Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli washabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kita ke hadirat ilahi masih diberikan nafas dan nyawa dan tenaga untuk kita melakukan ibadah-ibadah kita kepada Allah dan mengumpul amalan-amalan untuk bekalan kita di akhirat nanti. Dan juga bersyukur kita kepada Allah kerana diberikan dua nikmat terbesar, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kerana apa? Kerana setiap umat Islam akan dimasukkan dalam syurga walaupun dengan sebesar zarah iman. Alhamdulillah. Okey, pada hari ini dalam video ini kita akan membincangkan dan menceritakan sedikit tentang isu semasa, iaitu menyanjungi pendidik ketika ketika sesi pelajaran atas talian dalam era pandemik COVID-19 ini. Kita semua sedia maklum bahawa sekarang ni kita apa-apa kita buat di rumah, kita work from home, kita kelas pun kat rumah, kelas online yang kita panggil kan. So dalam era ini saya ada terbaca satu berita dalam beberapa bulan lepas. Beritanya lebih kurang beginilah. Seorang guru, seorang tenaga pengajar ni, waktu dia masa kelas dia dah bersedia 5 minit awal sebelum kelas dia untuk mengajar anak murid dia. Tetapi dengan rasa sedih, takilannya guru tu, anak murid dia seorang pun tak masuk dalam Google Meet yang dia share. So kat situ mana adab kita? Sedangkan adab dengan guru ni penting, sangat-sangat penting dalam untuk ilmu. Kerana apa? Tanpa keberkatan guru kan, tanpa keberkatan guru kita takkan berjaya. Saya pun ada pengalaman tak ada berkat dan kurang ajar dengan guru. Sampai sekarang bila kurang tak adanya keberkatan tu, takkan ke mana kita punya contoh bahasa Arab. Kita kurang ajar dengan guru kita kan, dia takkan redha, dia tak redha kita nak dapat A pun susah bahasa Arab tu contoh. Jadi betapa pentingnya keberkatan guru ni. Bila tak ada keberkatan tak akan berjaya, susah nak berjaya. Dan tak ada berkat, bila kita berjaya pun tak ada berkat. Sedangkan ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, mereka belajar adab lebih lama daripada menuntut ilmu. Boleh dikatakan 3/1. Diorang belajar adab tu lebih lama, mereka belajar adab lebih lama daripada belajar menuntut ilmu. Betapa pentingnya adab dengan guru ni daripada menuntut ilmu. Dengan adab kita boleh berjaya, tanpa adab susah untuk berjaya. Sedangkan Imam Syafi'i pun dia selak alayan buku, kitab pun tak nak ada bunyi pun untuk jaga adab dengan guru dia. So kat sini kita dapat lihat betapa pentingnya adab dengan guru ni untuk dapat keberkatan. Sebab tanpa keberkatan siapalah kita, tanpa guru siapalah kita. So dalam kat sini kita akan ceritakan beberapa masalah ada. Salah satunya kurangnya konsentrasi pelajar dalam kelas atas talian atau kelas online kan. Sebagai contoh lah, kita dapat lihat yang paling ketel lah dalam kita bangun tidur. Kadang-kadang saya pernah buat, tapi Alhamdulillah kita bangun tidur terus masuk kelas. Jadi kita kurang konsentrasi itu kan. Sebab apa? Kita bangun tidur, kita mama yang fokus memehnya. Kita bangun tidur terus masuk kelas, buka laptop, join kelas. Kita punya jasad depan laptop, tapi kita punya minda, jiwa kita masih atas-atas. Sebab kita masih ngantuk, tak ada persediaan. Kalau kita betul-betul nak ilmu tu, kita akan ada konsentrasi yang tinggi atau semangat yang tinggi. Bagi contoh dia, kita bangun pagi, kita bersiap dulu, kita makan sikit ke kunyah-kunyah ke. Dan kita bersedia 5 minit sebelum kelas. Macam tu patutnya. Biar kita fokus. Bila kita fokus, guru pun suka. Bila kita tak faham kan, contoh kita kita punya lecturer tanya kita itu ini, tapi tak ada seorang pun jawab. Mana adab kita dengan guru kita? So kita kena respon walaupun seorang pun jadilah. Asalkan guru kita terasa dalam kelas, kita kan jagalah adab dengan dia. Takkan dia ngajar cakap seorang kan, kesian. Tak nak buat kamera tak apa, tu kadang biasalah line kan kalau kat kamera. And then satu lagi, bila kita tak fokus dalam kelas, kita pun tak dapat belajar. Kita kosong bila tak fokus, kita kurangnya konsentrasi, kita kosong. Bila test, bila exam, lecturer tengok kita punya result drop, dia pelik, kecewa. Padahal dah ngajar, tapi kenapa kita still drop, markah kita masih drop? Sebab apa? So kita jaga adab, konsentrasi kita kena tinggi kan. Selain tu, kurangnya disiplin dalam diri lah. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab bezanya
perubahan yang sangatlah besar daripada belajar kita kat college dengan belajar kat rumah. Sebab apa? Kat college kita ada jadual, kita ada kawan yang boleh bimbing kita. Bila kat rumah kita sorang-sorang kan, kita tidur sampai terlajak kelas. Paling teruk sekali terlajak test lah kan. Bila kita tak ada jadual, tak disiplin dengan diri kita kat rumah ni, susah untuk kita untuk kita jaga adab dengan guru kita. Sebab apa? Bila kita tak disiplin, kita tak akan masuk kelas. Sebab apa? Kita tidur tak ikut waktu kat rumah kan. Kita tidur tak ikut waktu. And then bila terlajak kan, lecturer kita akan rasa tertanya-tanya, mana budak ni dah berapa kali tak masuk kelas. Dia tanya. Sedangkan guru kita punya lecturer pun sanggup bangun pagi pukul 4-5 pagi, masak untuk anak-anak dia dulu, sediakan bahan untuk anak-anak dia dulu semua. And then baru kita fokus kelas dia. Nampak tak penggunaan guru kat situ? Jadi kat situ kita kena appreciate guru kita dengan disiplinkan diri kita. Bila kita disiplinkan diri kita akan rasa semangat nak belajar. And then bila kita disiplin diri kita, ada jadual masa kita tak akan miss kelas. Tak rugi pun. Sebab apa? Kita dapat apa yang kita belajar. Result kita cantik, ibu bapa suka, kita punya lecturer pun suka. Bila kita lecturer kita suka, maksudnya dia bangga dengan dia tak rasa sia-sia korbankan masa dia dengan keluarga, dengan anak-anak dia kan. Sebab dia sanggup gadaikan semua tu untuk ajar anak murid dia yang bukan darah daging dia. Dia ngajar sebab minat. Dia kalau tak minat tak akan jadi lecturer. Betul. And then bila kita ada disiplin dalam diri kita, secara tak langsung kita akan menjaga adab dengan guru kita. Sebab apa? Sebab apa saya kata macam ni? Sebab bila kau masuk kelas awal, lecturer akan suka. Dia akan okey, bagus pun ni. Hati dia akan senang kan. Itu kita jaga, kita menyanjungi guru kita lah tu, lecturer kita, tenaga pengajar kita. Sebab apa? Kita dapat sedapkan hati dia dengan kita masuk kelas. Dan bila dalam kelas dia bertanya, kita menjawab. Bukan menjawab yang kasar tau, dia bertanya, kita memberi jawapan gitu. And then kita hantar assignment kita, task kita on time. So itu disiplin namanya. Jadi lecturer pun suka, dia tak akan terasa. Sebab apa? Kita senangkan kerja dia, jadi dia takkan rasa susah. Itulah fungsinya pelajaran. So kat situ lah ada berkatnya bila lecturer kita suka kat kita. Bila ada berkat kat situ, berjaya insya-Allah. Orang kata apa? Tanpa adab tak ke mana kita. Dengan adab berjayalah kita. Jadi pentingnya adab tu. So dalam isu ni saya dapat lihat beberapa faktor lah, macam punca kenapa pelajar ni tak jaga adab dengan guru dia orang. Salah satunya ialah kita ambil dasar dia ialah ibu bapa. Kurangnya didikan agama daripada ibu bapa kan. Sebab apa? Kemana tumpah kuahnya kalau tak ke nasi kan. So bila ibu bapa ni kurang memberi didikan atau kurangnya mengawasi anak-anak dia orang, ibu bapa tak tengok anak masuk kelas ke tak kan. Itu tanggungjawab ibu bapa sebenarnya. Bila ibu bapa kurangnya didikan agama kan, dia tak pesan dari kecil untuk jaga adab dengan orang tua, dengan guru, dengan ibu bapa kan, dengan perempuan, dengan lelaki antara ni yang jantina kan. Jadi bila sampai ke besar tak diajar, dia akan terbiasa. Dia akan berkasar, mulut dia akan berkasar dengan guru. So kurangnya adab kat situ. Jadi ibu bapa ni memainkan peranan yang penting sebenarnya untuk didik anak-anak dia orang dari kecil lagi. Kemana sebab tu orang patah Melayu mengatakan lentur buluh biarlah dari rebungnya. Sebab apa? Sampai kecil tu kita lembut lagi, hati kita lembut lagi nak terima nasihat. Tapi kalau hati kita bersih lagi lah senang cerita kan. Bila kita nampak mak ayah kita bagi contoh yang baik, kita akan ikut dari kecil kan. Contohnya begitu. Sebab tu pentingnya didikan awal ni, daripada sekolah, daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah sampai itu. Sebab kita akan pakai sampai kita mati. So ibu bapa ni juga memainkan peranan yang penting. Ibu bapa perlulah tengok kita anak-anak dia punya jadual, tahu dia masuk kelas ke tak. Untuk kalau contoh dah besar, kalau kecil-kecil kita bolehlah marah. Tapi kalau dah besar, umur 19-20 tahun, nak marah sebab tak masuk kelas, dah besar kot, otak ada kita boleh fikir. Jadi kita bila dah besar, kita fikirlah mak bapak kita nak senangkan hidup orang, takkan nak susahkan orang lagi yang dah tua-tua macam ni kan. So itu pentingnya didikan awal, didikan sejak kecil daripada ibu bapa. So ibu bapa ni juga antara salah satu pihak atau
Betul lah, pihak lah yang sangat penting dalam untuk menjadikan anak dia orang tu sebagai seorang yang menjaga adab. Bukan adab dengan ibu bapa je penting, adab dengan guru juga penting. Sebab apa? Sebab ibu bapa dah kerja dia bukan nak ngajar sepanjang masa kan. So ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam isu ini lah. So ibu bapa kenalah tegas, terutama pada anak-anak kecil kan, untuk bagi tahu diorang supaya masuklah kelas tu. Gitu. Kalau yang dah besar-besar ni, bagilah nasihat ke, biar lembut hati. Kalau orang lain tak nak dengar, kawan-kawan tak nak dengar, dia tak nak dengar, ibu bapa je lah tinggal kan. So ibu bapa ni kena mainkan peranan yang penting lah dalam isu ni. So faktor yang lain lah, ada pengaruh rakan dan media masa. Contoh pengaruh rakan kan, bila kat college ni kita kena cari rakan yang betul. Yang nakal tu biasa. Dia degil ni lain cerita. So bila kita memilih rakan yang betul, rakan yang jenis ngajak buat kerja, tak pernah ponteng kelas, tu baguslah. Kadang-kadang kalau kita pilih rakan yang betul, kita akan ikut jalan yang betul. Bila kita pilih rakan yang salah, kita akan terpesong sikit je. So pentingnya memilih rakan dalam menuntut ilmu ni. Kalau secara online ni susah sikit nak jumpa rakan kan. Sebab kita, kalau macam contoh dia SEM 1, dia online, so nak jumpa face to face tu susah. Bukan susah lah, memang macam mungkin tak pernah kan, sebab dia duduk jauh. Kalau duduk dekat boleh jumpa. So pentingnya kalau kat college nanti tu, pilih rakan yang betul, supaya kita dapat urus diri kita dengan betul, dapat ikut benda yang baik, contoh-contoh yang baik. And then faktor lain pula, kita dapat lihat pada zaman sekarang ni, kurangnya kesedaran dalam diri pelajar ni. Ni biasanya kita duduk rumah kan seorang-seorang. Duduk rumah seorang-seorang ni macam benda kita buat nak ikut sedap kita je. Asal kita rasa happy lah buat. Tapi orang lain tak happy dengan kita. Sebab apa? Contoh, kita tidur sedap kan, main game time kelas, tak masuk kelas kan, main game. Tapi kawan kita yang kena, guru kita pula panas hati. Mana adab kita kat situ? So kena ada kesedaran diri lah dalam diri masing-masing. Kena ada kesedaran lah dalam diri masing-masing kan. Sebab bila kita ada kesedaran untuk jaga adab dengan guru kita, kita fikir kan, contohlah kalau kita ada kesedaran, kita fikir tak nak susahkan mak ayah kita, dan nak berjaya untuk mak ayah kita, nak tolong, nak bagi diorang duit tiap-tiap bulan kan. So kita mesti tak fikir kita kena berjaya dulu. Tapi macam mana kita nak berjaya? Dengan menjaga adab. Belajar usaha tu dah betul, usaha tawakal. Tapi dalam usaha tu kita kena jaga adab. Bila kita usaha tapi tak jaga adab, usaha kita akan sia-sia. Kita belajar dengan cikgu tu, cikgu tak buat salah, baik je, tapi tu kutuk-kutuk dia, nganjing-nganjing dia. Mana adab kita kat situ? Kita belajar, memang awal-awal kita perform, tapi kalau hujung-hujung dia tu, awal-awal cantik, hujung-hujung buruk. Sebab apa? Adab kita tak ada berkat. Jadi kadang kalau macam SPM dulu kan, PT3, mesti sehari sebelum periksa, mesti kita jumpa semua cikgu, kita minta maaf kan. Kita kena amalkanlah benda tu. Sebab kita tak sedar bila kita buat salah dengan guru kita, dengan lecturer kita kan. Jadi sekali-sekala tu minta maaf. Habis kelas, terima kasih cikgu, terima kasih madam, terima kasih miss, minta maaf miss. Tak setiap hari pun, seminggu sekali pun jadilah kan. Sebab kita pun kadang-kadang setiap minggu ada test. So minta maaf. Perkataan maaf ni mahal. Bila seorang tu selalu mengatakan maaf dan terima kasih ni, itu tandanya dia kaya. So biar kita jaga adab dengan guru kita. Biar guru kita, kita punya lecturer tu sejuk hati. Tu tanda kita menyanjungi tenaga pengajar. So untuk bagi mengatasi masalah macam ni lah kan, kita kena ada kesedaran diri yang tinggi. Kita kena ada, ibu bapa perlulah bagi didikan dari kecil, yang saya cerita tadi kan. And then pilih rakan yang betul. Dan kalau kat media masa sekarang banyak benda yang viral kan. So kita ambil daripada media masa tu, main tak apa, kita main IG, main TikTok boleh, tapi kita ambil yang baik. Yang buruk tu kita buang, jangan kita ikut. Mindset, kita perlu mindset kita kena jaga adab dengan guru. Kalau nak berjaya, kena ada berkat. Kalau nak berkat, kena jaga adab. Gitu.
Kita kena mindset. Mindset kita kena betul. Okay. So itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa adab tu penting. Kerana apa? Tanpa berkat siapalah kita? Tanpa guru siapalah kita? Assalamualaikum.